Okey. Okey, boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang menonton siri webinar PTSN yang ke-16 pada hari ini. Sesi petang ini kita akan ke udara lagi bersama-sama dengan kita punya penceramah. Penceramah kita pada hari ini adalah Dr. Sharifah Zaimah binti Haji Said Jaafar. Okey, antara topik yang menarik juga pada petang ini, kita akan membicarakan tentang pengurusan dokumen dengan Google Sheet. Okey, jadi rasanya kita punya penceramah dah bersedia ke? Sekejap. Nampak slide tak? Slide saya ke? Tak, slide ni. Apa ni? Okey, sementara kita punya slide kehadiran. Nampak tak? Slide kehadiran Tak ada nampak ke? Nampak tak? Betul. Tak nampak. Lagi sekali. Share maintenance. Okey, dah nampak dah. Okey. Okey, kita akan ke udara lebih kurang 1 jam bermula sesi petang ni pukul 2 hingga pukul 3 bersama penceramah kita Dr. Sharifah. Jadi saya terangkan sedikit tentang keperluan latihan kepada semua yang bersama-sama kita pada petang ini. Jadi kita perlukan pastikan komputer dan laptop berada dalam keadaan baik untuk mendapat capaian internet yang stabil. Okey. Jadi sebelum kita mulakan ini, kita nak elakkanlah sebarang masalah teknikal yang akan berlaku. Okey. Jadi seterusnya kita harap semua dapat bersedia. Okey, kita ke next slide untuk melihat peringatan Okey, keperluan latihan kita dah nyatakan. Okey, jika ada pertanyaan daripada semua viewers boleh diajukan di ruangan YouTube live chat. Okey, saya akan cubalah menjawab soalan anda dari masa ke semasa. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya jika ada soalan. Saya akan catatkan soalan anda. Sesi Q&A akan dibuka 10 minit terakhir sesi webinar. Jadi ada ruang lagi kalau nak bertanya. Link kehadiran akan diberi pada akhir sesi kita ni. Dan kita mintalah semua yang melihat bersama-sama kita pada hari ini untuk tidak berkongsi link tersebut pada mana-mana rakan yang tak hadir kan. Okey. Jadi link kehadiran tu akan dibuka sejam sahaja selepas sesi webinar tamat. Okey, seterusnya tentang sijil kita sediakan sijil untuk semua yang bersama-sama mengikuti sesi ni. Kita akan jana melalui laman ecert.my. Saya rasa semua dah maklumlah tentang laman ni. Jadi kod download ecert akan diberi dalam Telegram PTSN official. Okey, selepas 48 jam sesi webinar ni. Okey, kita nak proses semua kan. Okey, sijil boleh download pada laman ecert.my. Okey. Seterusnya rasanya kita dah boleh beri laluan lah kepada penceramah kita untuk memulakan sesi webinar PTSN yang siri ke-16. Pada hari ni dah 16 siri dah kita Jadi kita persilakanlah penceramah kita Dr. Sharifah Zaimah binti Haji Said Jaafar
Okey, ada di talian sekarang. Dah tak sabar-sabar nampaknya tu. Okey. Jadi tajuknya kalau tak silap saya pengurusan dokumen dengan Google Sheet. Ya. Betul betul. Okey. Jadi silakan. Okey, terima kasih Encik Novi. Saya Dr. Sharifah dari Jabatan Ketenteraan Petrokimia. So sebelum kita mulakan, saya nak ucap terima kasih lah kepada moderator-moderator yang terlibat pada hari ini, Cik Novi, semua, dan Puan Zain sebagai penyelaras e-learning lah yang banyak menjayakan sisi webinar kita di PTSN ni. So tajuk yang diamanahkan pada saya hari ini adalah pengurusan dokumen menggunakan Google Sheet. Dan saya percaya selain daripada saya rasa rakan-rakan lain, rakan-rakan pensyarah lain dah banyak guna. So mungkin ramai yang melalui chatting ke apa boleh nak share juga dia punya kemahiran ilmu dia. Okay, saya pun masih belajar lagi. So apa yang ada ilmu ni kita share sama-sama lah. Okay, so Google Sheet ni dia tujuan dia macam untuk memudahkan urusan kerja masing-masing lah. Kita sekarang di zaman IR 4.0, Internet of Things. So benda-benda macam perlu bagi kita kan untuk memudahkan urusan kita lah. Okay, so Google Sheet ni dia internet. So untuk soalan saya akan share saya punya slide sekejap Okay, so ini adalah slide saya nak nampak lah, boleh kan? So pengurusan dokumen menggunakan Google Sheet. Okay, so apa itu Google Sheet? Okay, Google Sheet ni dia salah satu lah daripada dia adalah 10 antara 10 best spreadsheet software options to try in 2020. Okay, kalau kita tengok kat sini dia nombor 3 di bawah Microsoft Excel dengan Apple Numbers. Ini menurut laman web jobform.com lah. So kita tengok dia memang macam penting lah selain daripada Microsoft Excel. So Microsoft Excel ni biasanya kita guna offline kan. Okay, so Google Sheet ni kita boleh guna dia online. So kita boleh guna untuk collaboration ke, untuk teamwork. Okay, so kita pun boleh kontrol kita punya dokumen daripada luar, daripada online, daripada luar pejabat lah. Okay, so so dia collaboration dia tinggi lah berbanding web 2.0 sheet yang lain kan. Okay, so kita tengok kelebihan Google Sheet. Okay, ini adalah simbol biasa yang kita jumpa kat Google Drive. Okay, so dia free alternative to both Excel and Numbers. It requires dia free. Kita ada internet, so kita boleh guna Google. So kita tak terhad kepada laptop sajalah. Kita boleh guna handphone boleh. Okay, kat mana-mana je lah. So requires only a Google account to begin work. So semua ada handphone, so saya percaya semua ada yang ada account Android kan. So diorang boleh guna Gmail untuk access kepada Google Sheet lah. So offers real-time collaboration, commenting and version history to accurately track all progress between contributors. So maknanya dalam masa yang sama kalau kita nak respon daripada kita punya siapa-siapa yang kita perlu respon yang cepat, so kita boleh share Google Sheet. So dalam masa yang sama kita dah akan dapat feedback lah daripada mereka. Okay, so terus dapat. So can also populate a spreadsheet with data pull from Google Forms. So dalam Google Sheet ni juga kita boleh integrate dengan Google Form. Nanti saya akan cuba tunjuk contoh lah dalam tutorial kita sekejap lagi. So equipped with slow traditional mathematical and logical functions. So jangan risau, dekat Google Spreadsheet ni juga kita boleh guna yang kita biasa guna dekat Microsoft Excel. Sama ada kita nak buat jumlah, summarize. Okay, bahagi ke yang biasa-biasalah function. Okay, is available on the web, Android and iOS system, making it one of the most easily accessible software shop option. So dia senang nak dapat lah. So kita boleh share mana-mana juga. Okay, so kita tengok kat sini
banyak kelebihan Google Sheets ni yang kita boleh buat, tapi tak semuanya saya familiar sangat lah. So adalah kita boleh tengok kat sini daripada website Love Data. So banyak sebenarnya. Kalau kita tengok kat Google, kat YouTube pun, kalau kita cari Google tutorial, Google Sheet tutorial, memang sangat banyak. So tapi saya tengok yang bahasa Melayu yang kita boleh rujuk kepada IKS ke, peniaga-peniaga ke, macam rakyat marhin macam kita kan, susah. So saya harap dengan perkongsian hari ini masyarakat lain, pekerja-pekerja biasa, bisnes biasa, bisnes IKS boleh guna juga dalam urusan seharian mereka lah, selain daripada pelajar-pelajar kita, yang sekolah. So dekat sini kita boleh tengok 21 awesome things Google Sheets. Send email when you comment, so kita boleh send email. So kita buat conditional formatting. So kita buat clean up, values, weekly and trim. Kita boleh protect data, certain data dekat dalam cells. Kita boleh apply filters macam dekat Excel biasa juga. So kalau kita nak tengok nak tengok dia daripada yang mana daripada turutan jumlah paling tinggi kepada paling rendah, ataupun turutan nama, so kita boleh apply filters juga. So kita boleh validate data in cells. Kita juga boleh integrate with Google Forms. Ini pun menarik juga. Insert a chart Google Sheets into Google Document pun sama. Import data from website, change capitalization in cells, ataupun kita boleh translate text. Kan kita boleh split names untuk ada data, and then check email address and summarize. Ni pun ada dia punya function tu banyak lah. And satu lagi, kita boleh create QR codes. QR codes pun kita boleh masuk dalam Google Sheet lah, tapi tu ada add-on. So kita boleh ni extend Google Sheet with add-on. Banyak lagi aplikasi kat dalam tu lah, bergantung kepada penggunaan kita. So ada juga keyboard shortcuts. Baik, betul ada 21 lebih kurang ada 21. Ini 21, dia banyak jugalah. So saya summarize lagi ni lah. Just summarize. Ini saya dapat daripada Love Data website lah. Kita tengok. And then so saya haraplah kita dengan Google Sheet ni kita boleh bantu mereka lah dengan penggunaan yang Google Sheet yang lebih banyak meluas di kalangan masyarakat kita lah. Sebab sekarang kan IR 4.0 dengan Internet of Things. So saya percaya semua orang dah ada account Gmail. So how to create Google Sheet, account Gmail. Lepas tu kita akan klik Google Drive, and then kita akan pergi ke My Drive and choose Google Sheet. So saya tunjuk dekat website sekarang. Doktor, soalan. Tak boleh Boleh. Maknanya kita mesti ada Google account lah kena ada Google account. Ya, betul. So kat sini saya buka Google. So kita ada Google account. Saya dah ada account saya. And then kat sini kan ada banyak application kat sini. Kita pergi ke Google Drive. And then kita boleh cuba buka satu template lah. Kita boleh pilih Google Sheets, and then kita boleh pilih blank spreadsheet ataupun from a template. From a template ni dia dah ada template banyak-banyak lah. Kalau kita tak biasa, kita boleh tengok to-do list ke, annual budget ke, monthly budget ke, kita dah ada reference kat sini lah. So insyaAllah senang dan mudah dirujuk lah. So kalau kita kat sini Google Sheet, blank spreadsheet. Dah buka. So kalau dah dapat sini. So kat sini dapat sampai more My Drive, Google Sheets, and then kita akan pilih Google Sheet lah, blank spreadsheet atau from template. So kita boleh open a file pun sama. Ini escape. So kalau kita nak buka daripada yang lama pun boleh open file daripada dalam kita punya license dalam file kita. Dah ada kat sini.
Okay, ataupun kita nak buat baru. So hari ni saya tunjuk yang buat baru dulu lah. Okay, file. So ikut hari ni saya akan tunjuk pengurusan kewangan goreng pisang Makcik Kiah kan. Makcik Kiah kan glamour sekarang. So kita cuba saya harap dengan perkongsian saya ni penonton kita macam ingat sikit lah. So maklum balas, family day atau apa, dan data eksperimen. Okay, so ni contoh-contoh yang akan saya buat. Sebenarnya dia banyak lagi. So first kita pergi kepada pengurusan kewangan lah. Pengurusan kewangan ni boleh digunakan selain daripada nak buat goreng pisang ke, kita boleh koperasi ke, company-company, kedai-kedai makan ke. So boleh guna Google Spreadsheet juga untuk monitor dia punya pembelanjaan dan pendapatan dan untung lah. So contohnya, contohnya kalau kita nak buat perbelanjaan kan, kita right click kat sini, lepas tu kita just tulis link sheet ni dengan boleh tengok, ataupun cost lah, biasanya dia orang guna cost lah kan. And then kita boleh tengok lah kat sini untuk buat biasanya item. Okay, and then tarikh kat sini kita boleh, contohnya perbelanjaan ikut minggu lah. Okay, so agak-agak dalam 1 Jun ataupun saya copy je, senang cepat. Okay, paste. So kita tengok sini 1, 7, 21. Ini ikut terpulang lah kepada peniaga, bos-bos lah, 21 dan 20. Okay, so item apa, contohnya kalau goreng pisang lah kan, pisang mentah, pisang lah. Lepas tu doktor sekarang tengah buka sheet pengurusan kewangan tu ya? Ya saya, nampak ke tak? Okay, kita masih menunggu Tak keluar Belum nampak lagi ya. Kalau kita tengok slide yang bentuk dia tu, contoh dia. Dia bukan slide, dia Google Sheet. Ya. Yeah. Google Sheet, nampak tak? Belum ada paparan lagi. Oh ya ke? Share semula. Okey. Kita Okay, tengok. tutup balik Okay, kita nak tengok paparan contoh Google Sheet. Okay, nampak tak? Okay, kita tunggu sekejap. Dia tengah loading. Okay, Nampak kita dapat lihat. Ya. Okay. Ada yang item pisang, tepung tu Okay. Ini senang lah, semua orang boleh tengok kan. Okay. Kita edit, kita just klik je dekat sini. So kalau tajuk file kita dah keluar, pengurusan kewangan. Okay, so nak letak nama kedai pun boleh, nak letak nama pun boleh kat sini. So saya dekat umum lah, pengurusan kewangan. So pisang, tepung beras, tepung beras ke, ini tepung gandum. Bentuk paparan ini pun lebih kurang macam Excel kan? Lebih kurang lah Sama lah kalau dah biasa guna. Okay, tepung beras. Semua-semualah. Apa lagi, garam. Ataupun gas. Kedai. Okay, semualah banyak. Okay, contoh-contoh. So kita tulis kat sini. So yang ni kita boleh merge cell dekat sini. Okay, sama juga macam Excel. Lepas tu kita boleh centerkan dia. Okay, so kita tengok jumlah lah, jumlah semua. Kita boleh buat jumlah harian per day, ataupun kita buat hari. Jumlah
jumlah untuk bulanan lah. Okay, so katakan ni dalam satu kan, contoh dia so kat sini saya masukkan dia punya formula untuk total macam Excel juga. Okay, sama dengan SUN dan dia punya value okay, dia punya formula ni kita boleh pakai untuk semua kolom. Ni kolom, okay, ini adalah row, ini adalah kolom. Okay, so tengoklah berapa yang budget. So kedai mesti tiap-tiap sewa kedai ni mungkin dalam sebulan sekali je kan kita bayar akhir bulan. Okay, so saya copy je anggaran dia and then kita paste, boleh paste. Okay, kalau kita nak guna untuk so total jumlah ni untuk jumlah bulan. Okay, so sama dengan ini perbelanjaan. Kalau kita nak tambah sheet, okay, sheet rename pendapatan kita dan lepas tu and then tambah sheet keuntungan bulanan lah, keuntungan. So pendapatan ni kita boleh buat okay, kalau saya tengok contoh yang dah buat sebelum ni. Okay, ini saya dah buat pendapatan. Okay, yang tadi yang sama juga, pisah semua belanjaan. So jumlah untuk bulanan ada. So pendapatan ni saya buat harian. Okay, harian. So pendapatan kalau macam kita kalau pisah hari-hari lah kan, kita masukkan kat sini. So total semua kita dapat kat sini. So keuntungan kita boleh tolak. Okay, yang ni saya buat balik sama dengan okay, pendapatan kita tolak dengan kita boleh buat antara sheet jugalah dia punya rumus ni. Okay, sama macam Excel. Keuntungan bulanan lah. Okay, so macam kalau kita nak cantik sikit, kita buat okay, colour, alternative colour. Lepas tu kita tengok tepi ni boleh letak colour. Okay, nampaklah clear. Okay, dan itu untuk pengurusan kewangan. Okay, saya rasa yang ni dah clear. So kita pergi ke contoh yang kedua. Contoh kalau kita nak buat soal selidik. Okay tak? Okay, untuk maklum balas family day. Sekarang ni kalau family day family day kita senat ataupun family day office lah, office ke boleh juga pakai. Okay, so untuk family day sama juga. So kita buat file, kita buat new spreadsheet. Okay, new spreadsheet and then kita okay, untuk sorry tadi yang ni sekejap. Okay, nanti sekejap lagi saya akan ajar macam mana kita nak share. Okay, yang ni kita buat soal selidik. Okay,
So family dia biasa apa yang kita akan tanya tau, biasanya tempahan baju ke bilik ke sama lah. Okay, tempahan baju, okay, and then tempahan bilik. So macam kita buatlah nama family kita, nama pada penggunaan. Okay, ni bilangan. Okay, kalung, batik, okay, kita akan share link ni kat group WhatsApp family lah untuk apa, dapatkan respon diorang. Okay, so macam ni untuk baju, mungkin kita nak saiz baju. Okay, so contohnya okay, jumlah semua untuk family Pak Long ni berapa semua jumlah. So kalau tak muat, kita boleh align dia punya text ni, text wrap, so dia akan ke bawah. Okay, so harga seunit bersama, boleh buat text wrapping ke bawah. Okay, so sini jumlah semua ni sama dengan ni. Tengok total untuk setiap family. Sini ke sini, kita akan dapatkan harga jumlah. RM lah untuk harga semua. Yang ni nak 1 ke, nak 2 ke, harga seunit cakap katakan 20. Untuk family Pak Long sama dengan jumlah baju yang ditempah darab dengan harga seunit. So kita dapatlah untuk setiap family tu. Okay, so untuk okay, macam kita ini pun kita ni pun agak-agak okay, so dia punya formula ni kita drag ke bawah pun automatik dia akan kira, so senang kan. Okay, so yang ni kita tak isi pun kita boleh share dekat family kita, get link, copy to anyone with the link, so kita copy link. Okay, kita copy link, nanti kita boleh share dekat group WhatsApp ke. Okay, ini contoh link yang kita share. Okay, so kita harapkan semua akan dalam group WhatsApp itu untuk respon dan bagi respon dekat Google Sheet ni lah. Okay, so yang saya dah siap. Contohnya dekat sini. Okay, open. Okay, macam ni. Contoh tempahan baju. Okay, dah siap lah. So dekat tadi kita boleh so
So kita boleh dekat sini insert columns to the left. Okay. So kalau kita nak tambah checkbox, okay, checkbox kalau nak tengok family kita dah jawab ke belum. Okay. So kita boleh masukkan insert checkbox. Okay. So kalau dia orang dah jawab, kita just check lah. Okay. Ni checkbox tadi. Lepas tu kalau kita nak filter just ni. Lepas tu kita masukkan create filter, pergi ke data and then kita create filter. Okay. So kat sini kita boleh organize data ni dari segi nama. Contohnya dari segi nama Z to A, A to Z. Okay. Ini kita boleh apply kepada kita punya dokumen kita lah dalam kerja ke apa-apa, untuk ambil data student, ambil data ataupun kita uruskan markah student, markah projek pun sama. Kita boleh buat macam ni juga. Okay, so jumlah daripada saiz baju samalah perbelanjaan. Okay, so semua ni kita boleh organize sendiri. Macam markah student pun daripada tinggi ke rendah, rendah ke tinggi, siapa yang lulus tak lulus pun sama. So kita boleh apply this method lah. So tadi saya dah tunjuk yang saya dah siap. Okay, yang ni pun sama, kita nak macam ni, kita nak highlightkan dia jadi cantik pun sama. Conditional alternative color. Okay, so kat sini kita boleh select lah mana-mana color yang kita berkenan. Okay, and then okay, so yang ni saya dah okay, dah siap. Okay, pergi kepada baju tadi. Okay, and then untuk bilik pun sama, nak tempah berapa, lepas tu harga sebilik. Okay, so okay, contohnya kat sini. Sini saya nak tunjuk mula pun sama jugalah. Ataupun kalau kita dah salah buat ni kan, kita boleh undo. Okay, so sama dengan ni dan okay, dan semua. Okay, kita drag saja ke bawah. Okay, and then kalau kita nak masukkan Google Form pun boleh. Form. Selain daripada ni kita nak tanya apa, nak okay, untuk setiap ahli tu minat nak pergi mana. So menarikkan daripada Google Sheet terus kepada Google Form. Itu tak Cik Nabi? So dia direct kita boleh guna. Okay, so nama tulis short answer. Okay, ni biasa je. So lepas tu mungkin lepas nama tu okay, bilangan ahli keluarga. Okay, satu, nombor terus lah, satu. Yang kedua, bilangan ahli keluarga. So mungkin kita nak apa ni, answer juga, short answer juga, and then cadangan tempat. Okay, tiga, cadangan tempat kita nak pergi buat family dia kat mana. Okay, so kita mungkin nak buat multiple choice lah supaya tak banyak banyak sangat pilihan. So mungkin nak pergi Langkawi ke, dan tambah, and then ataupun nak pergi Port Dickson ke, dekat je. Ataupun Pulau Redang. Multiple choice. So macam kita buat
soal sidik ataupun quiz dengan student pun sama, kita boleh buat multiple choice pun sama. Okay, so boleh tambah lagi. So cadangan tarikh, boleh buat multiple choice juga. Okay, so kita katakan 23, 25 Oktober. And then ataupun 27 cuti Christmas ke 25 Disember 20. So boleh buat. Selain itu kita nombor 4. Terusnya cadangan aktiviti. Okay, cadangan aktiviti ni kita nak dapatkan apa, so kita boleh buat paragraf ke, paragraf pun boleh. So diorang nak apa, nak cadang banyak-banyak pun boleh ke, nak cerita ataupun short answer pun okey. Terpulang. Okay, so ataupun dan kita boleh nak menarik soal sidik ni, kita boleh tambah gambar lah, gambar. So kat gambar ni kita directly boleh cari dekat image search. So kita pilih lah untuk menenangkan fikiran kita kan, banyak-banyak kita kan. So kita insert je, kita boleh Google search, kita boleh ambil daripada kamera boleh, URL boleh, dah ada tahu fotos yang kita dah ada ataupun Google Drive yang kita ada. So kita nak ambil kamera ni, kamera tu gambar kita sekarang lah. And then, contohnya kamera, okay. Tadi Langkawi. So kita ambil gambar yang so kita insert, and then automatic dia keluar kat sini. Jom nak bagi basi sikit. Jom. Okay. Ni just short answer je lah. So macam kita nak buat untuk student pun, apa pandangan student tentang gambar rajah kita, macam reaktor ke apa-apalah. Okay, apa pandangan dia, so kita boleh dapat respon daripada student. So lepas tu kita boleh tengok preview soal selidik kita. Okay, so dah nampak preview ni. Okay, kita dah boleh send lah. Okay, kita send. Kat sini ada, boleh kita edit setting presentation dia, quiz pun, kalau nak buat quiz pun boleh, sama juga dengan Google Form yang biasa. So kita save je, and then kita ni ada respon. Bila responder kita dah bagi maklum balas, so kita boleh tengok graf semua kat sini. Okay, so kita send. So dekat sini kita boleh pilih alamat ni, sama ada nak email ataupun biasanya kita ambil link kan. So nak senang kita ambil just short link lah, short link. So kita copy. Okay, kita copy, kita boleh letak dekat family kita lah. Okay, so paste, ataupun kita boleh share dekat group WhatsApp. Kita copy je link tadi tu copy je tadi. Ni contoh borang tadi. So ni kita akan tunggu respon lah. Okay, so contoh kalau kita cuba buat lah 3 sampel. Okay, nama kita A.
Bilangan ahli keluarga ni contohnya 2, nak pergi Langkawi, cadangan tarikh, aktiviti, shopping lah. Langkawi ni biasa shopping, nama untuk shopping. Dan kita submit. Okay. Lepas tu submit dan ada respon. Okay, nama yang kedua pergi bilangan ahli keluarga, 6 nak pergi Port Dickson apa contohnya, Oktober ke aktiviti mengenai submit. Kita nak tengok respon graf dia macam mana. Okay, so nama dia C, ahli keluarga 2, so di Port Dickson juga. Cadangan dia 7 Disember, dan aktiviti dia prediksi apa barbecue ke, nak buat barbecue ke, okay. Berenang berenang pun boleh, lama tak main pantai kan. So tengok respon, so dah ada respon kat sini. Okay, so dah ada graf. So ni pun kita boleh apply dekat tempat kerja kita jugalah, nak buat family day kat mana. Okay, so ataupun kita nak student respon ke apa ke, boleh apply. So kita tengok kat sini dekat form response. Okay, form response tadi automatic keluar apa yang kita tulis. Jadi kita tak tulis apa-apa kan kat sini kan. Perasan tak? Dekat form response, dekat sheet ni, bila kita masuk Google Form, dia dah ada Google Form, and then this one, dia automatic. Bila orang tu respon, dia keluar timestamp tu bila orang respon, and then apa yang di respon oleh mereka lah, dipilih oleh mereka. Direkod lah Jadi automatic dekat Google Sheet ni. So memang macam menarik juga kan. Bantulah kita nak dapatkan maklum balas maklum balas tu kita dapat dengan cepat. So kerja kita pun mudah lah. Okay. So tadi saya rasa penonton clear kan, macam kita dah buat Google Sheet ni, and then kita nak respon, kita just share tadi, share to anyone with the link, and then kita copy sama juga macam tadi yang sebelum contoh ni. Okay, dan kita hantar dekat WhatsApp ke, kat email ke, so sama lah. So jelas Okay, so ini contoh yang saya buat tadi. Dia Google Sheet ni kebaikan dia automatic dia dah save kan. So kalau kita nak save mana-mana pun kita boleh save ataupun make a copy. Okay, nak save dalam kita punya ni dekat folder mana-mana dekat kita punya drive ke, ataupun dekat drive PTSN kita sendiri. Okay, so okay je. So automatic dalam Google Drive kita dah ada file tadi. Okay, dekat kita punya Google Drive. Okay, dah ada tadi copy of tapahan baca. Okay, so contoh ini dah clear kan yang ni. So saya tutup. Okay, so then ni pun rasanya dah clear. So kita cuba buat untuk student untuk dapat untuk projek. Contohnya lecturer bagi eksperimen, and then makin masa tak sempat, kita bahagi-bagikan tugasan tu. Seorang student buat suhu
25, contohnya 35 and then 55. Ini suhu. Okay, suhu. Okay, and then ini mungkin masa. Ini mungkin macam saya biasa buat bacaan dielectric constant. Dielectric constant ni dia punya polarity air, polarity solvent. So kalau polarity air biasanya dia jumlah 80 kalau air saja. Macam distill water, contohnya biasanya adalah suhu bilik dan 80. Ataupun kalau ada disturbance banyak, mungkin kurang sikit 75, dia dah masuk macam-macam lah. And then mungkin 55 dia dah kurang dia punya dielectric constant juga. Okay, mungkin dalam okay. Okay ke? So kalau contohnya dalam eksperimen ni dia nak tahu kesan ethanol ni dengan ginger 100%. Air tambah water. Okay, so kita copy, tengok. Okay, 5, okay, 10, 15, okay, and then 20. So bacaan dielectric constant ni mungkin berubah-ubah lah, 55 ke mungkin dia ada trend dia 65, 63, 62 ataupun dia makin berkurang. Bila ethanol bertambah, ethanol biasanya dielectric constant dia dalam 60. Okay, so ada 63, 60. Okay, so ini pun sama, mungkin 5, belum mungkin ada salah ke apa ke, 5, 6, 4 kata-kata, contoh lah. Mungkin kita buat ni, kita share dulu dengan kawan-kawan, so biar orang tu akan share lah. Okay, sorry sikit, so lupa. Okay, kita kena uji kaji. Itulah. Okay, so ni setiap pelajar akan isi setiap suhu. Okay, and then kat sini so respon daripada grup ahli grup tu kan, ahli pelajar. So bila dia orang dah habis eksperimen, so dia orang nak buat graf, so dia orang boleh buat dalam masa malam tu jugalah. So tak ada alasan lah kat pensyarah lambat ke apa kan. So kita boleh buat color dia. Okay, and then suhu ni pun kita boleh merge. Okay, so letak tengah cantik sikit. Okay, so dekat sini ni distill water, so kita boleh buat table. So pilih keseluruhan. Okay, lepas tu nak insert table, contohnya nak insert table. So dia tak macam Microsoft Excel yang macam banyak yang kita boleh pilih. So dia macam terhad juga. So kita pilih chart, kita nak buat ni. Okay, dah pilih chart. So dia dah keluar bacaan dielectric constant tadi. Okay, so kita dah nampak graf kita. Okay, so dekat sini kita boleh pilih, kalau kita tak nak line, kita boleh pilih bar graf ke, so banyak. So dia automatic dekat ada tajuk kat sini, and then ini kita boleh delete dan saya tekan tadi, and then saya delete kalau tak suka, and then style. Okay, so kalau tak nak column, kita pilihlah apa-apa yang kita suka. Smooth line ke. Okay, so dah. So pelajar boleh share juga ataupun group project.
So dia nak buat ikut suhu ke, ikut parameter yang dia orang buat lah. pH pun boleh, semua pun boleh. Okay, saya rasa yang tu semua faham juga lah kot. Ada apa-apa soalan tak, Cik Nabi? Okay. Ini 3 tutorial yang kita buat hari ni lah. Maknanya dia ada lebih kurang 3 contoh betul 3 contoh saya bagi. So dia lebih pada hands on lah. Semua penonton boleh senang faham lah, nampak kat sini. So sebenarnya dia macam-macam dalam ni kita boleh buat, tapi masa kan. Rasanya ni pun banyak dah membantu dari segi kerja kita lah kan. Jadi kita tengok, bukalah kepada sesi soalan kepada semua penonton. Jika ada soalan-soalan yang kita boleh utarakan, kita cuba menaraikan dulu lah Okay, sementara tu okay, kita dah habis tutorial. Selain daripada dekat laptop, kita pun boleh guna di handphone. So sama juga dekat handphone tu, kita pergi ke akaun Gmail kita. Okay, so kalau tak ada lagi, mungkin Makcik Kiah goreng pisang tu belum pernah guna Google Sheet, nak guna Google Sheet boleh install. Okay, dah ada install. So sama juga kita boleh pergi ke Google Drive and then boleh buka Google Sheet juga, My Drive, and then choose install ataupun open Google Sheet. Okay, so boleh guna blend dokumen lah. Ataupun kita nak monitor kita punya graf per projek kita daripada mana-mana saja, pergi balik kampung, tapi nak tahu progress anak buah kita bagi kerja macam supervisor nak tengok student bagi progress ke tak. So kita boleh tengok monitor daripada telefon pun boleh jugalah. So kalau student macam dia punya graf ni ada problem ke apa ke kat sini, kita kenapa suhu tiba-tiba rendah ni, so kita nak masuk komen. So kita boleh pergi ke data and then kita boleh masukkan komen, insert. Okay, sorry saya tak nampak kat sini. Okay, insert comment. So kat sini keluar nama saya. Okay, saya kata why this happen. Okay. Again, okay, sebagai supervisor. So kita boleh tengok student kita and then monitor dia punya setup data dia. So kita komen, so dia dah nampak kat sini lah kita punya komen. So kita boleh monitor daripada jauh kan, daripada itulah. And then ini ya antara admin yang kita boleh masuk QR code dekat spreadsheet ni kalau kita nak create generator QR code. So kalau tengok dekat YouTube, kalau kita nak tengok ni memang banyaklah Google spreadsheet ni, daripada beginner sampai ke advance. Macam-macam ada kalau nak tengok lebih lanjut. And then conclusion hari ni, sesi ni ialah Google Sheet ni dia spreadsheets on the go. So mana-mana pun kita boleh monitor dia, and then kita boleh share and edit together. So tak terhad pada soal kita, kumpulan kita, staff akan klik kita bekerja, and then dia automatic save to the web. So bila kita dah respond, dia save automatic, tak adalah kita nak file save as ke apa ke. Okay, and then dia boleh edit guna Excel. Itu je. Terima kasih. Ada soalan? Okay, sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Jika ada soalan, kita cuba tengok-tengok dulu kalau ada soalan. Kalau tak ada, saya yang soal lah. InsyaAllah.
Okay, Doktor. Kalau di kita punya gadget, handphone still kita boleh akses ke yang untuk edit-edit apa tadi macam graph ke apa semua tu, just atau boleh view saja? Boleh edit juga. Boleh Macam edit, macam saya buat dekat sini, saya gunakan handphone. So kita macam ni saya highlight. So saya highlight kat sini, saya nak buat graph, boleh juga, boleh guna juga kat sini. So ini daripada handphone saya lah, contoh-contoh dia. Cuma mungkin tengok kesesuaian orang yang biasa guna kan. Mungkin daripada segi keselesaan tu PC ke lagi mudah lah kan. Betul. So tengoklah siapa yang selesa, ada yang selesa guna handphone, PC, laptop lagi senang lah. Okay, nampak? Ni handphone dia pun dia macam apa, kecil je. Tak nampak clear sangat kan. So macam dekat atas ni pun dia just tak nampak dia punya tab kat atas tu. Okey, saya rasa setakat ni tak ada apa-apa soalan lagi. Okey. Jadi saya rasa sesi kita pada petang ini telah sampai ke penghujungnya. Jadi pihak Rustia mengucapkan banyak terima kasih kepada penceramah kita Dr. Sharifah Zaimah kerana bersudilah berkongsi dengan kita pada hari ini cara-cara penggunaan Google Sheet. Tadi kalau kita tengok awal-awal tadi Doktor telah kongsikan kita kelebihannya ada 21 kan. Banyak kelebihannya. Aplikasi dia banyak tu juga. Tapi kita dah tengok 3 contoh tadi bagaimana kita boleh buat kira-kira akaun Makcik Kia. Serta maklum balas bercuti tadi, family day dan juga kita buat contoh eksperimen tadi. Eksperimen untuk student kita guna. Banyak membantulah memudahkan urusan kita dari segi data collecting lah kan. Betul. Dan juga meluaslah penggunaan dia kan. Kita boleh link kita boleh share kan kita punya maklum balas tu dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya lah. Okay, jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Sharifah serta Rustia lah yang membantu webinar kita pada hari ini. Jadi untuk semua yang menonton, kita boleh buat penilaian kursus di laman di address yang kita sharekan sini. So boleh buat penilaian kursus. Dan sementara di mana siri webinar kita ni akan diteruskan esok hari saja kita tangguh. Hari Rabu kita akan adakan sesi pada waktu pagi saja. Kerana besok kita tangguhkan kerana ada sesi audit penilaian akademik. Dimaklumkan macam tu lah jadi hari Rabu kita akan adakan sesi webinar kita pada sesi pagi sahaja, petang tak ada, kita rest. Kemudian hari Khamis kita akan sambung balik pada waktu pagi dan petang. Jadi itu kita kongsikanlah makluman untuk pada semua warga PTSN kita lah. Okey, semua boleh link lihat pada address link tersebut untuk kehadiran. Dan kita jangan kongsikanlah kepada yang tak sama-sama kita